Okay, Alhamdulillah bertemu kita kembali di dalam program persidangan Ramadan MTS PAS, Amaran Kebangkitan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada para penonton, para tuan dan puan, para hajah, para haji yang masih kata sudi bersama-sama dengan kami. Tidak lain tidak bukan hanya kerana Allah untuk menuntut ilmu, mendapat kesedaran, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan menjemput Al-Fadil Al-Ustaz Fawaz Muhammad Jan. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Minta maaf Ustaz, suara Ustaz perlahan ke saya tak dengar? Minta maaf Ustaz. Tak maaf. Tak clear kah? Okey, Alhamdulillah. Okey Ustaz, baik, insyaAllah. Minta maaf Ustaz kerana tadi kami ada masalah teknikal lah. Jadi dia agak terganggu sikit kita punya masa tu. InsyaAllah kita boleh teruskan Ustaz, boleh? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Okey Ustaz. Jadi apa yang nak dibincangkan dengan Ustaz ni adalah berkaitan dengan tanda-tanda yang belum berlaku lagi Ustaz. Kalau kita tengok sekarang ni Ustaz, kita punya yang kita nampak sekarang ni, fitnah tu dah semakin memuncak kan, dah semakin meninggi dah. Maksudnya selepas satu yang berlaku datang satu lagi yang lain. Sekarang pula COVID-19 pula Ustaz. Kan maksudnya dah semakin membimbangkan kan, dah semakin membesar. Jadi apa lagi yang kata tanda-tanda yang bakal muncul lepas ni Ustaz? Jadi mungkin Ustaz boleh kupaskan sikit dah, insya-Allah. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, bilakah berlakunya ataupun tibanya hari kiamat? Bukanlah kamu orang yang memberitahu bilakah berlakunya kiamat. Kepada Tuhan diserahkan segala urusannya. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Azhar selaku moderator kita pada petang ini ataupun pada tengah hari ini. Khususnya muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni Allah Taala bagi kita kesempatan untuk sama-sama berada dalam satu program berbicara berkaitan dengan satu tajuk yang penting, berada di satu bulan yang sangat-sangat agung, dan mudah-mudahan apa usaha yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan ganjaran yang besar dunia dan akhirat, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, tadi saya sempat ikuti sedikit perbincangan Fadil Ustaz Zulkifli daripada Indonesia. Begitu baik, sangat baik perbahasan dan juga perbincangan daripada beliau. Dan yang saya rasa banyak manfaat yang kita boleh ambil daripada apa yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi lah. Sekarang ni kita nak bicara pula berkaitan dengan satu lagi tajuk, berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang akan berlaku. Dan saya boleh sebut dalam perkataan yang mudah macam ni lah bagi senang nampak. Bila kita sebut berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ini, ulama membahagikan kepada beberapa kategori. Tanda-tanda kiamat ni ada banyak jenis lah. Okey. Ada tanda kiamat yang boleh kita ukur melalui masa. Melalui masa. Yang mana ada tanda kiamat yang keluar boleh dikatakan 1000 tahun sebelum berlakunya kiamat. Boleh dikatakan dia berlaku agak lama sebelum datangnya kiamat. Yang mana saya rasa poin-poin tersebut banyak diulas oleh Fadhil Ustaz Zul Ramli di awal tadi berdasarkan tajuk yang diberikan pada beliau. Kan? Sebab tanda kiamat ni boleh kita tengok ada yang keluar awal 1000 tahun awal, 1400 tahun awal, dan permulaan tanda kiamat ni adalah perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda dilantik jadi rasul. Dan ada yang berpandangan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah. Poin kita nak sebut peristiwa itu berlaku 1400 tahun yang lepas. Okey, itu satu. Dan ada tanda kiamat yang boleh diukur dari sudut masa ni,
dia akan muncul bila dekat-dekat nak berlaku kiamat. Bila hampir-hampir dengan kiamat, tanda-tanda yang disebutkan ni akan muncul. Jadi ada tanda kiamat boleh kita pecahkan dari sudut kategori masa, itu satu. Ada juga tanda kiamat boleh kategorikan dari sudut ruang lingkup. Ada tanda kiamat yang berlaku secara umum kepada manusia secara keseluruhan. Maksudnya tanda ni muncul, boleh kata semua tempat dalam dunia ni. Boleh kata banyak peringkat manusia kena perkara ni. Boleh kata tanda ni kena pada segenap lapisan masyarakat. Dan ada, maksudnya dia umum kepada semua, ruang lingkup dia luas. Dan ada tanda yang spesifik khusus. Yang mana kiamat yang khusus ini, untuk maklumat sahabat-sahabat sekalian, dia berlaku boleh jadi pada orang tertentu, ia boleh jadi kepada masa tertentu, dia boleh berlaku pada tempat tertentu pun boleh jadi. Contoh simple saya bagi. Kan Nabi SAW berikan pandangan kepada kita antara tanda akhir zaman. Nabi kata, aku diutuskan. Aku diutuskan dan kiamat seperti ini. Maknanya di antara tanda akhir zaman, baginda SAW itu menjadi satu tanda akhir zaman. Ada hadis Nabi SAW sebut berkaitan dengan di antara tanda akhir zaman akan berlaku Fathu Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan dibuka oleh orang Islam. Dan Baitul Maqdis ni ada satu dalam dunia ni, di Palestin. Ada ketika Nabi SAW menyebut berkaitan dengan kita boleh sebut orang Arab, berkaitan dengan apa yang berlaku di Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab dalam dunia ni ada satu tempat dia agak khusus. Tapi ada tanda yang berlaku pada semua tempat, ruang lingkup tu merangkumi semua sekali. Contohnya Nabi sebut riba berleluasa. Yang ni berlaku pada semua lapisan masyarakat. Pergilah mana tempat, dia akan muncul. Zina berleluasa, banyak-banyak tempat dia akan berlaku. Jadi ada tanda kiamat yang boleh kita kategorikan dari sudut ruang lingkup. Ada yang spesifik, ada yang umum. Dua. Dan tanda kiamat juga boleh kita pecahkan dari sudut peristiwa. Ada tanda kiamat, ada kategori tanda kiamat, dia keluar sekali sahaja, lepas tu dia tak muncul dah. Keluar sekali je. Contoh macam kita sebut kewafatan Nabi SAW. Sekali je berlaku, lepas tu tak berlaku dah. Perutusan baginda SAW, sekali je berlaku, lepas tu tak berlaku dah. Ada tanda kiamat yang muncul, kemudian dia makin berleluasa. Ni yang kedua pula, bila keluar, dia akan terus berleluasa. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Yang ni yang tadi Al-Fadhil Ustaz Zulkifli banyak ulas isu ni. Jadi saya rasa sahabat-sahabat boleh nampak, dia bila muncul saja, dia makin banyak tanda-tanda ni. Tuh. Dan ada tanda kiamat yang belum lagi muncul. Dan ulama mengatakan tanda kiamat yang belum lagi muncul ni boleh dikatakan sebagai tanda-tanda kiamat besar. Yang mana hari ini insya-Allah tajuk yang diberikan adalah berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang belum lagi muncul. Jadi hari ini kita akan bicara sedikit, tak boleh nak ulas panjang-panjang sebab masa kita suntuk. Kita akan bicara sikit berkaitan dengan tanda-tanda kiamat besar yang digambarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita sama-sama ambil pengiktibaran, sama-sama dapat mengetahui sikit sebanyak dan sama-sama berdoa agar Allah Ta'ala selamatkan kita daripada ujian-ujian yang akan datang, yang akan muncul dalam kehidupan manusia ni. No? InsyaAllah. Boleh kau no? Ada, boleh Fahab? Boleh clear tak suara? Saya duk cakap seorang-seorang ni rasa... Boleh Ustaz, insyaAllah. Boleh clear suara? Ya, Alhamdulillah. Oh, baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, ni ada satu pandangan daripada mantan Mufti Mesir, Al-Allamah Syekh Dr. Ali Jumaah hafizahullah ta'ala. Beliau pernah menyebutkan berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ni, tanda-tanda kiamat yang dah keluar ni lah. Tanda-tanda kiamat yang dah muncul ini, beliau pernah menyatakan semua sekali, boleh dikatakan hampir ke semua tanda kiamat kecil ni telah pun keluar. Dia kata habislah, maksud dia keluar semua dah fi awakhiri qarnil 20, pada akhir kurun ke-20. Maknanya pada akhir kurun ke-20, maknanya tanda-tanda kiamat yang disebutkan ini boleh dikatakan telah pun muncul. Akhir kurun ke-20 tu maknanya masa zaman Y2K dulu lah, tahun 2000. Sekarang kita dah 2020 dah. Kan? Maknanya tanda-tanda kiamat kecil tu boleh katakan semua sekali dah keluar, ataupun sebahagian besar lah, julluha, sebahagian besarnya dah keluar, habis.
tahun 2000. Maksudnya mencecah tahun 2000 tu tanda kiamat dah keluar dah. Makna bila tanda tu dah keluar, makna sekarang ini kita berada pada satu zaman yang mana wallahu alam boleh jadi zaman kita atau zaman akan datang inilah zaman di mana tanda-tanda kiamat besar akan berlaku. Dan yang menariknya, tanda kiamat besar yang dipesan oleh Nabi SAW ini, saya rasa sahabat-sahabat semua sudah maklum, tak banyak, ada 10 ya. Nah, 10 ya. Tanda-tanda kiamat besar ni ada 10 sahaja. Dan kita akan bincang insya-Allah sikit sebanyak tentang yang 10 tu. Ya, cuma kalau ada kesilapan dari sudut ataupun ada percanggahan, mungkin apa yang saya sampaikan ini bercanggah dengan apa yang Ustaz Zul sebutkan, apa yang Ustaz Zulkifli sebutkan sebentar tadi. Sahabat-sahabat yang mendengar, saya minta sahabat-sahabat pegang dengan pandangan mereka. Jangan pegang pandangan saya ni orang biasa sahaja. Pegang pandangan mereka yang jauh lebih alim. InsyaAllah. Bila kita sebut berkaitan dengan tanda kiamat besar, sahabat-sahabat pernah tengok biji tasbih? Biji tasbih. Cuba sahabat-sahabat bayang biji tasbih. Saya tak ada sedikit. Kalau kita tengok biji tasbih ni, dia ada manik-manik dah. Biji-biji itulah manik dah. Dan manik ni, bila kalau kita bayang, kalaulah tali yang mengikat manik ni putus, tak kira lah di mana-mana tempat daripada lingkaran tu, dia putus. Manik tu akan turun satu persatu, dia akan turun satu-satu. Tapi dia akan turun, kalau orang utara sebut, dia akan turun macam tu. Maksudnya dia akan turun berturut-turut macam tu. Rupanya begitulah tanda kiamat besar yang 10 ini. Bila mula keluar yang pertama, dia akan keluar pula lepas tu 2, 3, 4, 5 sampai yang ke-10. Maknanya kita akan berada pada satu zaman, satu suasana yang sangat sibuk lah. Dia akan jadi suasana huru-hara. Sebab bila tanda yang pertama keluar, dia akan terus disertai, diikuti. Tanda kedua, 3, 4, 5 sampai yang terakhir. Sebab itu kita minta doa pada Allah, Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Kita minta doa pada Allah agar wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang terpelihara daripada ujian-ujian yang menimpa ni, insya-Allah. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, hadis yang menjadi asas kepada perbincangan kita pada petang ini adalah sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim. Saya translate teruslah ke bahasa Melayu untuk memudahkan perbincangan kita petang ni. Hadisnya berbunyi daripada Sayyidina Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi SAW datang kepada kami ketika kami sedang berbicara ataupun sedang berbincang. Waktu sahabat Sayyidina Huzaifah kata kami duduk tengah bersembang tentang kiamat, bersembang tentang satu isu, tiba-tiba baginda SAW datang. Baginda bertanya, apa yang kamu bincangkan? Kami menjawab, yakni para sahabat menjawab, kami berbicara tentang kiamat, ahwalul qiyamah. Kami bicara tentang al-ihwal, suasana akhir zaman, bab-bab kiamat ni. Baginda SAW bersabda, kiamat tidak akan berlaku melainkan kamu melihat 10 tanda besar ataupun 10 tanda. Lalu baginda SAW menyatakan 10 perkara tersebut. Saya ringkas-ringkaskan dulu, kita baca dulu sekali. Yang pertama baginda menyatakan dukhan, asap. Yang kedua dajjal. Yang ketiga dabbah, binatang melata. Yang keempat matahari terbit dari sebelah barat. Yang kelima turunnya Isa Al-Masih. Yang keenam Ya'juj wa Ma'juj. Yang ketujuh gempa bumi di timur. Yang ke-8 gempa bumi di barat. Yang ke-9 gempa bumi di semenanjung tanah Arab. Dan yang akhir sekali, keluar api dari Yaman yang menghambat manusia ke tempat berhimpun. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Baik. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini 10 peristiwa besar yang akan berlaku bila hampirnya kita dengan kiamat. Dan ulama mengatakan inilah 10 tanda besar yang akan muncul dekat-dekat nak kiamat, dekat-dekat nak berlaku kemusnahan, tanda ni muncul. Dan ulama bahas, ulama mengatakan wow, kan dia sebut dan tadi kan, dukhan, asap, dan dajjal, dan binatang melata. Ulama mengatakan susunan yang diberikan oleh Nabi SAW ni, apa yang Nabi sebut dukhan, dajjal, dabbah ni dalam riwayat hadis riwayat Imam Muslim hadis ni. Rupanya hadis ini bukanlah secara tertiban, bukan secara tertib, maksudnya turutan. Mula-mula keluar asap, lepas tu keluar dajjal, lepas tu keluar dabbah.
sebutan yang disebutkan tadi tu bukan berturut-turut, dia bukan turutan dia macam tu, tidak. Sebab ada perbahasan, ada riwayat mengatakan tanda yang pertama keluar Dajjal. Ada yang mula-mula mengatakan tanda yang pertama keluar Dabbah. Ada yang pertama mengatakan yang muncul ni akan berlaku matahari terbit dari barat dulu. Cuma point kita nak sebut, tak tahu yang mana dulu. Banyak pandangan, banyak riwayat, banyak jalan yang menceritakan. Ada yang kata A, ada yang kata B, ada yang kata C. Jadi bila oleh kerana dia macam-macam, kita tak tahu yang mana satu dulu. Ulama-ulama tak menspesifikkan yang mana satu dulu, yang mana satu kemudian. Cuma point kita nak sebut, kalau berlaku sahaja peristiwa yang pertama, wal ukhra ala athariha qariban. Yang kemudian daripada dia peristiwa yang kemudian, dia akan mari cepat, dia akan berlaku terus dalam kehidupan. Dalam atas muka bumi inilah. Sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, antara perkara ataupun 10 perkara yang disebut oleh Nabi SAW ni kita ringkas-ringkaskan. Sebab lagi kalau sahabat ada soalan boleh tanya insya-Allah. Yang pertama adalah berkaitan dengan dukhan. Dukhan ini adalah satu peristiwa yang kita sebut sebagai asap. Yang mana akan berlaku satu suasana di mana asap akan memenuhi ruang bumi, ataupun wallahu alam, ada yang menterjemahkan jerbu, ada yang menterjemahkan asap, ada yang menterjemahkan habuk, ada yang menterjemahkan debu-debu yang berterbangan memenuhi ruang bumi. Wallahu alam, mana satu yang betul? Wallahu alam. Saya pun tak tahu. Sebab perkara ni belum lagi berlaku. Cuma poin yang kita boleh sebut, suasana dia akan berlaku di akhir zaman, akan muncul satu suasana dunia kita ni akan dipenuhi dengan sesuatu benda yang mengganggu ataupun menghalang antara kita dengan langit. Ini satu suasana yang akan berlaku. Dan saya rujuk dalam kitab yang sedang saya pegang ni, Asyratus Sa'ah. Yang mana kitab ini pun dibahaskan berkaitan dengan perkara yang sama. Akan ada perkara-perkara yang akan menghalang kita dengan langit ni. Sama ada dia debu ke, dia asap ke, dia habuk ke, dia wallahu alam. Tu nanti nak kata macam mana, nanti pegat-pegat tengok. Kan? Nanti dia akan berlaku dan dia akan dapat dilihat oleh manusia. Manusia akan melihat berkaitan dengan habuk tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkara ini dalam Quran. Dalam Quran sahabat-sahabat boleh tengok dalam surah Ad-Dukhan ada diceritakan tentang perkara tersebut. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 Allah Taala menyatakan fartaqib, ingatlah, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, pada hari langit ini akan dipenuhi dengan dukhan, asap yang nyata. Maknanya ruang udara bumi ini akan dipenuhi dengan satu, kita nak panggil apa, material ke wallahu alam, tapi perkara tersebut memang jelas, nampak, manusia lihat, manusia boleh tengok. Dan inilah yang akan berlaku bila menjelangnya kiamat. Wallahu alam, apa punca dia wallahu alam. Tapi setakat yang kita tengok banyak teori yang mengatakan akan ada peristiwa sekian-sekian, ada peristiwa sekian, termasuklah akan ada peristiwa komet melanggar bumi, yang mana pelanggaran tersebut akan menyebabkan debu mendadak naik ke sampai memenuhi ruang udara bumi dan sebagainya. Wallahu alam. Tapi peristiwa ni dia pasti berlaku. Ni satu benda yang kita kena yakin, dia pasti akan berlaku. Bila? Wallahu alam. Cuma kalau berlaku, beringatlah kita. Sama-sama beringatlah. Nak bagi tahu yang tu sama-sama beringat. Ada yang ulas sampai lebih lanjut, kata bila ruang udara kita ni penuh dengan habuk dan sebagainya, pasal tu sistem komunikasi kita ni akan jadi masalah. Sekarang kita banyak berkomunikasi secara satelit, gelombang dan sebagainya, semua akan terganggu, menyebabkan alat-alat elektronik dan sebagainya banyak tak boleh pakai. Kemudian dia akan mari bila tak boleh pakai, semua sistem semua rosak, tak boleh pakai. Kemudian dengan minyak pun ada masalah dan sebagainya. Itu yang muncul riwayat, kita akan berperang menggunakan alat-alat kuno semula. Perang guna kuda, perang guna pedang, guna zaman macam zaman sebelum ni balik lah. Betul ataupun tidak, wallahu alam. Nak cerita saya tak erti. Yang ni kita akan tengok bila sampai masa ada nanti. Cuma kalau tanya bila, tak tahu. Cuma kalau tanya dia pasti berlaku, ya, dia pasti berlaku. Allahu alam, mungkin pada zaman kita kah, macam tadi Al-Fadhil Ustaz Zul Tifli sebut kan. Boleh jadi berlaku zaman kita, boleh jadi, tapi beliau mengatakan dengan yakin bahawa dia akan berlaku di zaman kita. Wallahu alam. Cuma kita buatlah persiapan, carilah bekalan sebanyak-banyak mungkin. Itu sahaja. Itu satu. Jadi kalau sahabat-sahabat ada soalan nanti boleh tanya lah. InsyaAllah yang mana saya tahu saya jawab lah. Kalau tak tahu nanti kita rujuk dengan tutur guru yang lain.
Yang kedua, yang akan muncul atas muka bumi ini belum berlaku, tapi dia pasti berlaku. Masyarakat Melayu kita lah, khususnya di Malaysia ni, kita orang Malaysia ni, bila sebut tanda kiamat, yang selalunya lah menjadi ketakutan. Orang Islam kita takut dengan tanda kiamat ni, antaranya isu matahari terbit sebelah barat. Bila sebut matahari terbit sebelah barat, orang kita ni takut. Sedangkan tanda yang paling ditakuti oleh baginda SAW datang pada umat, maksud dia ujian ataupun tanda kiamat yang paling baginda susah hati. Kalau tanda ni keluar pada umat, yang ni baginda paling susah hati. Adalah tanda yang datang daripada makhluk yang kedua ini, namanya Dajjal. Dajjal. Dajjal adalah seorang lelaki, seorang pemuda, yang mana Allah Ta'ala jadikan dia minal munzarin. Munzarin ni maksud dia makhluk di kalangan makhluk yang berumur panjang, dipanjangkan usia, umur panjang. Ada makhluk-makhluk baik yang Allah Ta'ala panjangkan umur, antaranya yang ni jadi perbahasan ulama, tak apalah kita sebut je lah. Antaranya Nabi Khidir AS dipanjangkan usia oleh Allah Ta'ala, Nabi Isa AS dipanjangkan usia oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang jahat pula antaranya Iblis, la'natullah, juga dipanjangkan umur, qala innaka minal munzarin, kan? Jadi Iblis umur panjang. Antara lagi yang umur panjang Dajjal. Dajjal diberikan leluasa, umurnya panjang. Dan Dajjal ni ada yang mengatakan keturunannya Yahudi, dia lahir pada zaman Nabi Sulaiman, ada yang mengatakan sebelum itu, wallahu alam, tapi dia umur panjang lah, lama. Dan Dajjal ni akan keluar ke atas muka bumi ini, buat huru-hara atas muka bumi ini 40 hari. Yang ni saya rasa semua sedia maklum, sahabat-sahabat boleh tengok. Ada yang mengatakan Dajjal ni sistem yang nak menjadikan manusia ni lupa akhirat, tumpu dunia. Tapi kalau tanya saya lebih cenderung dengan pandangan para ulama yang mengatakan Dajjal ni manusia. Dia manusia. Dia manusia. Cuma diberikan leluasa oleh Allah Ta'ala beberapa perkara yang khariqul adat, yang rare sikit lah, yang pelik-pelik, yang membuatkan manusia ni mengikuti dia, mengaku dia sebagai Tuhan. Wal'ayazubillah. Dan Dajjal ni akan menjadikan Israel sebagai pusat pemerintahannya. Dia akan perintah dunia. Sebab tu kalau sahabat-sahabat tengok sekarang pun, Amerika pun nampak dia jatuh ni. Dan Israel mula bangkit sebagai satu di antara power, kuasa besar dunia sekarang ni, Israel. Dan Dajjal akan memerintah di sana. Dia akan keluar di kawasan di antara Iraq dengan Syam. Maksudnya dia akan keluar belah-belah sana, kawasan yang sedang bergolak sekarang. Kemudian dia akan memerintah dunia, buat huru-hara atas muka bumi. Mana-mana yang mengikutinya akan diberikan pelbagai macam-macam kelebihan. Siapa follow dia dapat kelebihan macam-macam. Mana-mana masyarakat, kaum, negeri, bahkan negara yang menentang dia akan ditindas dengan bahasa mudah kena siksa teruk lah. Ini Dajjal. Dan Dajjal perintah dunia tak lama, dan kemudian dia akan meninggal, mati bahasa mudah. Akan dibunuh di pintu Lut. Pintu Lut ni ada di Palestin. Pintunya pun dah ada siap dah. Pintunya dah siap ada di sana. Nanti dia akan dibunuh di sana, dan bila bunuh di sana tu kira selesai lah. Matilah satu daripada fitnah yang paling besar yang ada di muka bumi ni. Lepas tu kalau sahabat-sahabat perasan lah, dalam surah Kahfi, kita diminta untuk membaca suratul Kahfi untuk selamatkan diri daripada Dajjal. Ustaz minta maaf, suara saya tak dengar. Kahfi 110 ayat, tak ada satu pun perkataan Dajjal disebut dalam surah tersebut. Kalau kita perasan lah, daripada awal alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja tu, sampai last sekali wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, 110 suratul Kahfi, tak ada satu pun perkataan Dajjal. Tapi surah tersebut Nabi berpesan, surah ini akan menyelamatkan kita daripada Dajjal. Siapa baca surah Kahfi, usima minad Dajjal, dipelihara daripada Dajjal. Dan kalau kita perasan dalam surah Kahfi ni ada 4 kisah yang besar. Kisah berkaitan dengan Ashabul Kahfi yang menjaga iman mereka. Cerita berkaitan dengan 2 saudara yang berkaitan dengan isu tanah, berkaitan dengan isu harta, 2. Kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, isu berkaitan dengan ilmu, dan juga kisah Iskandar Zulqarnain, yas'alunaka 'an Zulqarnain,
Ya, yang mana kisah Zulkarnain berkaitan dengan isu kekuasaan. Yang mana kalau sahabat-sahabat rangkum balik, rupanya inilah dia kerosakan yang akan dibuat oleh Dajjal, merosakkan iman, merosakkan harta, yakni menjadikan manusia ni berkiblatkan harta. Yang ketiga, menimbulkan fitnah dalam ilmu, dan juga menjadikan kekuasaan ini sebagai satu perkara yang bahasa mudah digunakan dengan cara yang tidak sewajarnya lah. 4 tu, kalau siapa perasan, cerita tentang 4 benda tu. Dan inilah kita panggil bahasa mudahnya serangan Dajjal. Dia akan bawa ke 4-4 ni. Dan merosakkan manusia dengan kekuasaan, dengan harta, dengan ilmu dan juga iman manusia. Lepas tu penting baca surah Kahfi, baca setiap hari. Kalau boleh baca 1 sampai 10, baca. Kalau rasa boleh baca 110 ayat kesemuanya sekali, silakan. Kalau mampulah, doa. Dan ni antara fitnah yang akan berlaku ni. Sekarang tak berlaku lagi, tapi dia akan muncul. Cuma kalau tanya saya, Dajjal ada lagi? Ada dah. Tanya di mana? Tak tahu. Tak tu saya tak tahu. Dan adalah panjanglah perbahasan berkaitan dengan Dajjal ni, panjang. Dulu zaman Nabi SAW dulu ada perbahasan isu Ibn Sayyad. Apalah, saya ringkaskan cerita. Maksudnya ada dulu. Zaman Nabi SAW pun ada budak Yahudi nama Ibn Sayyad lah, apalah macam-macam. Sehingga Sayyidina Umar nak bunuh budak tersebut, tapi Nabi SAW tidak membenarkannya. Ada-adalah perbahasan itu, saya ringkaskan saja. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, dabbah akan keluar binatang melata. Yang mana binatang melata ni, dia tak keluar di Malaysia. Don't worry. Dia keluar di Mekah. Dia keluar di Mekah. Dan bila dia keluar, dia akan memberikan tanda di hidung, di dahi orang yang beriman dan juga di hidung orang kafir. Maksudnya dia keluar tu dia akan bagi tanda. Wallahu alam. Kalau tanya saya macam mana Ustaz, wallahu alam, tak tahu nak cerita. Tapi dia keluar, binatang tersebut, dabbah ni, binatang melata ni boleh berbicara dengan orang, dia bagi tanda pula. Dia bawa cincin Nabi Sulaiman, dia bawa tongkat Nabi Musa. Macam mana? Wallahu alam. Nak cerita pun tak tahu. Lepas tu kalau apa saja yang berlaku di Timur Tengah, ambil perhatian sikit lah. Dan dabbah ni menetang apa Ustaz? Bahasa orang utara menetang apa? Apa menetang? Apa ni? Dabbah ni. Ada yang bagi pandangan ringkas-ringkas lah. Ada yang kata dabbah ni anak unta. Rupa dia rupa anak unta Nabi Saleh dulu. Ni pandangan Imam Qurtubi. Ada yang bagi pandangan dabbah ni adalah binatang yang berbulu, bulu lebat. Sampai tak tahu mana kepala, mana ekor. Itu pandangan kedua yang kata dabbah ni. Ada yang bagi pandangan dabbah ni ular. Ada yang bagi pandangan Su'ban ular. Ada yang bagi pandangan yang keempat, dabbah ni manusia macam kita. Dan ada yang bagi pandangan dabbah ni jarasim. Jarasim ni kita panggil macam seumpama bakteria. Ataupun boleh juga kita sebut sebagai virus lah. Makhluk halus seni. Bila sebut makhluk halus seni ni, saya baca dalam kitab ni, bila dia sebut makhluk halus seni ni, kadang-kadang kita duk fikir agak kan di Mekah dulu kan keluar apa? Maskovi. Tak tahu lah, rasa tak betul, yang mudah-mudahan lah tak betul. Tapi di Mekah kan hari itu keluar Maskovi. Kita sekarang COVID kan, dulu ada, ni adik-beradik dia agak lah kan. Keluar Maskovi yang orang duk kalut kata nak pergi Mekah apa cek suhu dan sebagainya, disebabkan virus yang ada di sana. Jadi wallahu alam, agak-agak tak betul. Dan mudah-mudahan lah tak betul. Cuma nak sebut kata itu di antara perbincangan pandangan para ulama berkaitan dengan isu dabbah ni. Kalau tanya keluar bila Ustaz, wallahu alam, tak tahu. Tapi dia akan keluar. Sebab tu ambil perhatian sikitlah apa yang akan berlaku di Timur Tengah ni. Kemudian yang keempat, boleh ada soalan? Takat ni saya buka dululah. Kau ada soalan nak tanya? Takut lagi panjang-panjang lagi, takut terlupa kan. Ada soalan? Okey, saya ada soalan saya insya-Allah. Okey, yang pertama daripada dia pakai akaun ni lah 123. Assalamualaikum Ustaz Fawaz, saya nak tanya bila waktu di mana Imam Mahdi akan mengetuai golongan Muslim akhir zaman? Dengar Ustaz? Tak apa dengar. Tak Azhar cakap dia rapat sikit mic kot. Okey. Dia tanya Ustaz, bila waktu di mana Imam Mahdi akan mengetuai golongan Muslim akhir zaman? Waktu bila Imam Mahdi akan ketua? Baik, soalan berkaitan dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi ni adalah seorang manusia
berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jalur Sayyidina Hasan. Tu benda basic kita kena pegang. Dia ahli bait, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengaku Imam Mahdi tu, tengoklah dia keturunan mana. Dia namanya Muhammad bin Abdullah dan dia akan dibai'ah di Mekah, di Kaabah lah senang bahasa, di antara Makkah Ibrahim dengan Rukun. Dan Imam Mahdi akan muncul selepas berlaku kekacauan yang sangat besar, khususnya di semenanjung Jazirah Arab. Kalau lah mungkin kita boleh translate Arab Saudi kot, wallahu alam. Berlaku kekacauan yang hebat di sana, jadi Imam Mahdi akan muncul di sana. Dan Imam Mahdi bila muncul, Imam Mahdi dalam keadaan kekalutan. Ada yang kata Imam Mahdi muncul ni selepas keluarnya Dajjal. Selepas Dajjal muncul, Imam Mahdi akan muncul dan Imam Mahdi akan mula memimpin tentera Islam untuk berperang dengan Dajjal bersama, ataupun Imam Mahdi akan bergerak menuju ke Syam. Di sana akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan kemudian akan mula berlakulah siri peperangan menentang Dajjal ni dan akan dibunuh. Jadi kalau tanya suasana tu akan berlaku, ya dia akan berlaku. Tapi sebelum dia berlaku, kita semua perlu beringat Imam Mahdi pasti akan muncul dahulu. Jadi bila kemunculannya, wallahu alam, cuma kita perlu hati-hati sikit lah. Sebab sekarang ni akhir zaman, ramai orang mengaku jadi Imam Mahdi. Dan ramai juga yang hari ni bersemangat nak menjadi tentera Imam Mahdi. Kita tak mengatakan salah, tapi kita takut dengan semangat tanpa ilmu, kita takut kita berada pada kumpulan yang sebenarnya tak benar ataupun salah. Jadi Imam Mahdi ni akan muncul dan manusia akan mengetahui bahawa dia dah muncul. Lepas tu baru kita follow. Cuma persiapan tu perlu ada lah dalam diri kita. Cuma nak sebut Imam Mahdi ni akan muncul di bai'ah di Mekah. Lepas tu baru masyarakat akan tahu Imam Mahdi dia dah muncul. Lepas tu baru kita akan bersama dengannya. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan termasuk di kalangan tentera Imam Mahdi insyaAllah. Jadilah jangan tertipu dengan pengakuan orang-orang tertentu kata dia Imam Mahdi, dia sekarang tentera Imam Mahdi tengah bersiap. Relax jangan gupuh sangat. Ngaji dulu. InsyaAllah kita faham isu, kita faham suasana, insyaAllah mudah-mudahan kita takkan tertipu. InsyaAllah. Boleh sahabat yang bertanya boleh kan? Boleh insyaAllah. Ada soalan lain? Ada soalan lagi. Adakah benar satu teori berkaitan dengan rukun sudut Kaabah? Teori ini mengatakan bahawa tanah Melayu akan menjadi tempat kebangkitan Islam berdasarkan petunjuk arah rukun Hajarul Aswad. Wallahu alam, tak tahu. Tak tahu. Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau tanya saya, tak tahu. Kan? Kalau Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang-orang yang membantu perjuangan akhir zaman, alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Tuhan. Kalau Allah Ta'ala pilih kumpulan yang lain, kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebahagian daripada kumpulan tersebut. Itu saja. Tak perlu ni sangat. Cuma kita ambil peduli apa yang sedang berlaku, ambil pengetahuan tentang apa yang akan berlaku seperti mana yang dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita berhati-hati agar jangan tertipu dengan dakwaan-dakwaan yang tak benar lah. Hati-hati dulu. InsyaAllah. Untuk soalan berkaitan dengan rukun tadi, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Wallahu alam. Itu saya tak tahu nak ulas. Baik, kalau ada tulis masih tulis macam tu mudah sikit. Baik, tanda yang keempat selain pada dukhan, dajjal, dabah, binatang melata, tanda keempat yang ni biasalah, matahari terbit sebelah barat. Matahari terbit sebelah barat ni dia akan berlaku sekali satu hari sahaja. Satu hari sahaja matahari terbit sebelah barat. Kemudian esoknya dia akan keluar semula dari sebelah timur seperti biasa. Dan bila matahari terbit sebelah barat, pintu taubat ditutup. Tu tanda pintu taubat tutup. Ni satu antara tanda yang sangat mengerikan. Bila tanda tu keluar, semua manusia nampak tanda tersebut. Orang beriman, bila nampak tanda tersebut, makin kuat imannya. Orang Islam yang imannya lemah, masa nampak tanda matahari yang naik tersebut, dia masa tu mulalah nak pula buat ketaatan, nak taat perintah Allah, nak tinggal benda yang diharamkan, dia nak berubah jadi baik, dia nak berubah jadi manusia yang elok lah, yang soleh. Tapi perubahan dia masa tu tak ada guna dah. Pasal pintu taubat dah ditutup. Orang kafir pula waktu tersebut, masa tu barulah ada yang nak bertaubat, ada yang nak masuk Islam, ada yang nak sekian ni. Mula nak jadi baik, masa tu pun
tak ada guna dah. La tanfa'u nafsan imanuha au kasabat fi imaniha khaira. Masa tu iman mereka sudah tidak berguna lagi sebab pintu taubat dah ditutup. No? Dan ada satu kitab Syekh Osman Jamaluddin. Ni mudir Pondok Penanti di Kubang Ulu, Pulau Pinang. Siapa yang pernah mendengar sekolah tersebut. Beliau mengarang sebuah kitab yang mana kitab tu tak silap saya terjemahan daripada kitab Al-Isya'ah li Isyratis Sa'ah, karangan Muhammad bin Rasul Barzanji dan ditahqiqkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab tersebut dinyatakan sebelum matahari naik sebelah barat ni, dunia kita akan gelap lebih kurang 3 hari. Maksudnya kita akan duduk dalam kegelapan lebih kurang 3 hari. Wallahu alam. Boleh jadi ini satu fenomena alam yang berlaku. Kan ada yang bagi teori kata apa? Planet akan berada dalam kedudukan sejajar, duduk sebaris dengan matahari. Jadi bila duduk sebaris ini, planet bumi kita ni akan dilindungi oleh planet yang lain, jadi tak nampak matahari. Kemudian selepas itu akan naik matahari daripada sebelah barat. Wallahu alam, ni macam-macam lah teori pandangan orang bagi ni macam-macam. Cuma kita nak sebut peristiwa ni akan berlaku. Dia akan berlaku. Wallahu alam, sahabat-sahabat mungkin yang belajar dalam bidang sains dan sebagainya, sahabat-sahabat mungkin boleh buat kajian, boleh cari maklumat dan sebagainya. Mungkin betul ataupun tidak akan ada peristiwa fenomena kesejajaran. Maksudnya planet-planet ni semua duduk sebaris. Daripada planet Utari di ujung awal ni sampai ke planet Pluto yang di ujung tu berada dalam kedudukan sebaris. Ini juga satu kemungkinan yang mana menyebabkan dunia kita akan gelap. Dan selepas gelap 3 hari, matahari akan naik sebelah barat. Tapi untuk 1 hari sahaja. Kemudian esoknya matahari akan naik daripada sebelah timur. Seperti biasa. Dan 4. Yang kelima, berkaitan dengan tanda kiamat yang kelima yang Nabi SAW gambarkan, turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa ni, saya rasa satu hadis ni, kedudukan hadis ni mutawatir. Banyak riwayat menceritakan Nabi Isa akan turun di akhir zaman, dan baginda Isa alaihi salam ini akan turun mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa akan turun di, saya bagi dalam bentuk poin-poinnya ni lah. Nabi Isa akan turun, ada yang berpandangan di Manaratul Bayda, menara putih di Masjid Umawi di Damsyik, Syria. Ada masjid tu ada. Dan saya alhamdulillah pernah sekali ada rezeki, Allah Taala bagi rezeki berada di hadapan tiang tersebut. Ada yang kata tiang ni lah, wallahu alam, macam-macam pandangan lah. Dan Nabi Isa AS akan turun, kemudian selepas itu akan bersolat dengan Imam Mahdi, dan Imam Mahdi akan menjadi imam, Nabi Isa akan berada di belakang, dan kemudian Nabi Isa dan Imam Mahdi ini akan bersama menyerang ataupun menentang Dajjal, dan akhirnya Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal. Sebab tu di pintu Lut tadi tu akan bunuh di situ. Dan kemudian selepas peristiwa ni banyak, kalau sahabat-sahabat perasan, peristiwa ni banyak berlaku belah Timur Tengah. Timur Tengah banyak. Sebab tu apa yang berlaku di Timur Tengah ni kena ambil perhatian sikit kita. Ni banyak peristiwa ni akan berlaku di Timur Tengah. Di Masjid Damsyik di Umawi di Syria tadi. Syria di Timur Tengah. Imam Mahdi akan dibay'ah di Mekah juga di Timur Tengah. Dajjal akan dibunuh di Palestin juga di Timur Tengah. Dajjal akan muncul antara Iraq dengan Syam juga di Timur Tengah. Dabah tadi Timur Tengah. Banyak peristiwa kita tengok banyak berlaku di Timur Tengah, belah negara Arab ni lah. Sebab tu kita kena ambil perhatian sikit apa yang sedang berlaku di tanah Arab tu. Ni sampai tak ambil bicara langsung tak boleh tak? Kena ambil bicara. Jadi Nabi Isa dan Imam Mahdi akan bunuh Dajjal di pintu Lut tu. Kemudian Nabi Isa akan memerintah dunia dengan Imam Mahdi, dan kemudian selepas beberapa tahun Nabi Isa akan wafat dan Nabi Isa akan dikebumikan. Dan tempat tu saya rasa sahabat-sahabat semua sedia maklum, tempatnya telah disediakan di Masjid Nabawi sekarang ini. Di Rawdatul Syarifah tu, di bilik Sayyidatina Aisyah, yang mana di dalamnya ada makam Nabi SAW, makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ada satu lagi ruang kosong. Makam itu disediakan untuk Nabi Isa AS. InsyaAllah. Tu sedikit lah. Cuma kalau sahabat-sahabat pasang sikit lah, kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Al-Masih Dajjal. Nabi Isa pun disebut Al-Masih. Ada banyak pandangan, saya ambil satu ya kot.
Masih ni, perkataan masih daripada perkataan masaha. Masaha ni sapu. Sapu. Bila disebut Nabi Isa Al-Masih, maksudnya Nabi Isa yang akan menyapu dunia dengan kebaikan. Maksudnya kebaikan yang dibawa oleh Nabi Isa ni, dia menyeluruh seluruh dunia. Seluruh dunia akan merasai kebaikan yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu disebut Isa Al-Masih. Itu satu pandangan lah, saya ambil pandangan tu lah. Dajjal juga disebut Al-Masih. Al-Masih Ad-Dajjal. Masih maksud dia menyapu. Dajjal kalau dia keluar, dia buat jahat, boleh kata satu dunia ni akan terkesan dengan kejahatannya. Dia sapu satu dunia dengan jahat. Itu bahasa mudah untuk bagi senang faham. Dia 5. Yang keenam, yang ni akan muncul satu makhluk. Makhluk ni untuk maklumat sahabat-sahabat, keluar dah maknanya. Makhluk ni keluar dah. Makhluk yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj, Ma'juj. Yang mana Ya'juj wa Ma'juj ni, kalau sahabat-sahabat baca surah Kahfi, cerita berkaitan dengan Iskandar Zulqarnain. Kan Iskandar Zulqarnain diminta kan, hatta idza balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ketika Iskandar Zulqarnain bergerak ke satu arah, ada yang sebut arah utara, Saidina Iskandar Zulqarnain ataupun Zulqarnain ini bertemu dengan satu puak yang percakapan mereka tak fasih. Cakap tak berapa jelas, tak berapa clear. Lalu Nabi Iskandar Zulqarnain ataupun Zulqarnain ini, ada translator, terjemah dan sebagainya. Lalu puak-puak yang cakap tak berapa fasih ni, mereka kata apa? Inna Ya'juj wa Ma'juj. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini mufsiduna fil ard. Buat kerosakan atas muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Bolehkah kamu ni buat satu tembok, satu benteng, yang mana benteng ni sekat antara Ya'juj Ma'juj dengan kami ni. Boleh tak buat satu benteng? Saya ringkas cerita, kan Iskandar Zulqarnain minta kalau boleh campur besi, tembaga dan sebagainya, akhirnya jadi benteng. Kan ujung sekali Sayyidina Iskandar Zulqarnain sebut, qala hadha rahmatun min rabbi. Ni semua rahmat kasih sayang Tuhan ya. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila sampai janji Tuhan nanti, ja'alahu dakka. Maksudnya tembok ni semua akan pecah. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Janji Tuhan pasti benar. Dan bila pecah, Ya'juj wa Ma'juj ni keluar atas muka bumi. Dan zaman Sayyidina Umar, tak silap saya, Sayyidina Umar pernah menghantar seorang sahabat untuk melihat tembok tersebut dan minta maaf. Waktu zaman baginda pun tembok tu dah berlubang lah. Waktu zaman baginda kan baginda sebut wailul lil Arab, celakalah bangsa Arab ni. Habis jahannam bangsa Arab ni. Zaman baginda SAW pun dah berlubang, zaman Sayyidina Umar tembok tu dah roboh. Dah roboh. Dan sekarang Ya'juj Ma'juj dah ada di atas muka bumi ni. Cuma pandangan Ya'juj Ma'juj ni macam-macam lah. Ada yang berpandangan Ya'juj Ma'juj ni bawa tongkoi, bawa apa, pakai sepeda, jalan, jenis orang-orang primitif, orang dulu-dulu ni. Ada yang berpandangan macam tu. Ada yang berpandangan Ya'juj Ma'juj ni jenis makhluk, muka huduh lah, apa macam-macam lah. Itu ada pandangan. Ada yang berpandangan kata Ya'juj Ma'juj ni lava gunung berapi. Sebab dia kata dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj ni daripada tempat tinggi yang silun, dia mengalir. Jadi bila sebut mengalir, ada yang kata lava gunung berapi. Dan ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj ni orang, manusia. Dan saya lebih cenderung dengan pandangan yang mengatakan Ya'juj Ma'juj ni manusia. Manusia macam kita, dia makan macam kita, dia puasa macam kita, dia bekerja macam kita, dia beranak macam kita, dia hidup macam kita, dia aktivitinya macam kita, sama macam kita. Cuma dia ada satu perkara yang mudah-mudahan orang Islam tak ada benda ni. Apa dia? Mufsiduna fil ard. Dia suka sangat buat kerosakan atas muka bumi ni. Dia suka pelingkup, jadi manusia perosak atas muka bumi ni. Sebab tu kalau sahabat-sahabat tengok dalam kitab-kitab yang lain, ada perbahasan, ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj ni Yahudi sekarang. Lepas tu dia boleh membuat kerosakan atas muka bumi tak cara siapa. Ada yang berpandangan dulu, kaum Tatar, kan kaum yang pakai baju bulu, kasut bulu, muka garang tu, tentera Mongol tu. Ada yang berpandangan tentera Mongol tu juga Ya'juj wa Ma'juj. Sebab apa? Sebab mereka masuk buat kerosakan ni, mereka tak ada belas kasihan langsung. Dan kalau sahabat-sahabat perhati tengok suasana macam ni, banyak dalam dunia ni banyak. Hari tu kita tengok di Uyghur.
wallahu alam isu Uyghur tu. Kita tengok Rohingya sampai sekarang. Kan? Junta Myanmar dan sebagainya, dihalau dan sebagainya. Dia wallahu alam, tapi sifat mufsiduna fil ard tu memang ada pada mereka. Perosak atas muka bumi. Jadi kalau tanya saya, Ya'juj Ma'juj keluar ya Ustaz? Kalau tanya saya, keluar dah lah. Cuma Ya'juj wa Ma'juj yang menjadi tanda kiamat besar, yang tu belum lagi keluar. Sebab yang tu kalau keluar, dia akan merosakkan manusia jauh lebih dahsyat daripada yang ada sekarang. Kan? Wallahu a'lam. Tapi tanda dia nak keluar tu banyak. Antaranya tanda dia Tasik Tabariyah, Laut Galili Sea dekat Israel. Tasik tu kering terus. Sebab Ya'juj Ma'juj yang terakhir bila keluar atas muka bumi, Tasik tu kering dah. Sekarang Tasik tu masih ada air tapi sangat sikit. Tapi bila Ya'juj Ma'juj terakhir keluar, Tasik tu betul-betul kering. No? Jadi tu pun di antara tanda-tanda akhir zaman lah. Dan Ya'juj Ma'juj ni selepas Dajjal mati, Ya'juj Ma'juj pula akan mati. Tapi cara mati dia lain sikit, no. Wallahu alam. Ni Syekh Imran Husin pun pernah sebut juga isu ni. Ya'juj Ma'juj ni nanti ni tak silap saya peperangan ni akan dia lajak lah, dia berlaku sampai ke Gunung Tursina di Mesir. Yang mana sampai satu ketika Nabi Isa dan Imam Mahdi akan berada di atas gunung tersebut, dikepung oleh Ya'juj Ma'juj yang sangat banyak. Kemudian Allah Ta'ala menghantar satu penyakit. Penyakit ni attack hidung. Attack pernafasan. Attack pernafasan lah, no? Rupanya bila attack hidung dan juga pernafasan ni, boleh kata semua pakat mati belakang. Kena tu pakat mati belakang. Wallahualam, tengok sama macam sama lah ni aduk berlaku kan. Sekarang apa aduk jadi apa, COVID apa semua ni, dia attack pernafasan ke? Ada yang tahan, yang tak tahan, meninggal. Wallahualam, tapi waktu tu semua pakat mati belakang. Syekh Imran Husin pernah waktu satu ketika ulas ni, saya lebih cenderung dengan pandangan beliau ni sebab rasanya ada agaklah apa kemunasabahan dia tu ada lah. Munasabah tu ada. Beliau nyebut, dia kata penyakit yang melanda hidung manusia ni maknanya penyakit biasa aja. Penyakit virus serang, tapi virus ni biasa aja. Cuma penyakit ini membuatkan manusia ni tak ada immune system tu tak ada. Maksud dia badan dia tak ada immune. Jadi bila kena penyakit yang biasa pun boleh membawa pada kematian. Wallahu alam. Tapi itu pandangan lah. Itu pandangan. Yang betulnya wallahu alam lah. No? Boleh kau no? Setakat ni lo ada soalan? InsyaAllah kita ada 2 soalan rasanya. Okey, boleh naikkan. Okey. Soalan pertama Ustaz. Daripada Mahat Tafiz list item. Okey Ustaz, kalau kejadian di Timur Tengah, kita di Asia Tenggara ni macam mana nak terlibat Ustaz? Ya Ustaz. Kita jangan lupa apa sahaja yang berlaku dalam dunia ni kesannya pasti ada. Semua negara dalam dunia ni akan terkesan. Saya buat contoh simple sudah. Kalaulah peperangan tu berlaku di antara Amerika dengan China, agak-agak kita terkesan tak? Kan? Paling tidak ekonomi kita terkesan. Kan? Masing-masing akan sengsara, berlaku kebuluran dan sebagainya. Ya pasti ada kesan. Kalau kata walaupun peristiwa tu berlaku di Timur Tengah, ketidakstabilan tu berlaku di Timur Tengah, kita jangan lupa Arab Saudi sekarang kan pengeluar minyak terbesar di dunia. Iraq 15% hasil minyak dunia datang daripada Iraq. Kemudian Kuwait, Oman, Bahrain, tu kan semua negara Arab tu. Yang mana peperangan yang mana mereka terlibat, kalau suasana huru-hara tu berlaku di negara Arab, dia pasti bagi kesan pada negara-negara lain. Jangan kata Ustaz, kita okey duduk di Timur Asia Tenggara ni Ustaz. Kita okey tak ada kaitan apa. Kan? Dia akan ada. Cuma nanti kita akan tengok bagaimana cara nak membantu itu. Kalau sahabat-sahabat tengok ada perbahasan daripada para ulama, negara-negara yang dikuasai oleh orang Islam, negara-negara yang majoritinya orang Islam dan diperintah oleh orang Islam, negara ni akan memberikan sokongan dan bantuan kepada Imam Mahdi. Saya rasa tak ada masalah. Kalau bantuan cara kenegaraan, cara negara lah, sistem negara ni lah. Boleh jadi hantar tentera, boleh jadi kita hantar pasukan, hantar pasukan perubatan dan sebagainya. Itu satu daripada contoh keterlibatan orang-orang yang tak duduk di medan perang. Wallahu alam. Itu di antara cara dia lah. Sebab peperangan ni bukan peperangan individu, tapi dia boleh sampai satu tahap peperangan antara kuasa-kuasa besar.
no? Baik, ada soalan lain? Ada satu lagi soalan, Ustaz. Apa pandangan Ustaz berkenaan SOP WHO yang kebanyakannya menyerang tata cara ibadat orang Islam? Adakah ini sebahagian daripada fitnah Dajjal melemahkan umat Islam yang menyambut datangnya Dajjal? Ni isu balah kan ni. Cuma kalau tanya saya, SOP ni ikut Dajjal lah. Kalau tanya pandangan saya lah. Saya nak sebut dalam bahasa mudah dia macam ni. Orang yang selamat daripada fitnah Dajjal ni, orang yang selamat daripada tipu daya Dajjal ni, antaranya yang paling mudah sekali kita sebut para ulama. Para ulama akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Orang-orang alim. Kalau kita rasa orang alim pun sekarang kena tipu dengan WHO, kalau orang alim pun kita hukum kata mereka ditipu, kan? Kena orang alim pun kena tipu dengan Dajjal. Kalau mereka ditipu dengan Dajjal, apatah lagi kita yang bukan alim ni. Kita kena sedar, kita jauh lebih mudah ditipu berbanding mereka. Kan? Jadi bila sebut berkaitan dengan SOP ni, kita kena faham berkaitan dengan isu kaedah. Saya sebut antaranya berkaitan dengan isu kuarantin. Kuarantin ada dalam ajaran Islam. Itu tak payah bincang panjang. Peristiwa zaman Sayyidina Umar, ada kuarantin. Sekarang kita tengok dibuat PKP dan sebagainya ni, itu kuarantin lah yang diajarkan oleh baginda SAW. Isu semayang jarak-jarak, Ustaz. Ni antara yang banyak orang tanya, semayang jarak-jarak . Semayang 1 meter, ni semua SOP Yahudi punya ni. Ni semua Dajjal punya ni. Lah. Kalau kita kata itu sunnah macam mana? Orang kata ada Ustaz, semayang rapat-rapat baru sunnah. Semayang jarak-jarak bukan sunnah. Lah. Sunnah. Dalil dia Ustaz. Kan Nabi SAW suruh kita rapatkan sah. Betul? Habis itu nak letak mana hadis Nabi SAW? La darar wa la dirar. Kamu jangan mudaratkan diri kamu, kamu jangan mudaratkan orang lain. Itu juga sunnah. Jangan mudaratkan diri kamu, jangan mudaratkan orang lain. Maknanya antara tujuan, antara sebab kenapa kita semayang jarak-jarak ni, contohlah kalau kita ambil satu. Kenapa semayang jarak-jarak? Yang pertama, untuk menjaga keselamatan diri sendiri daripada dijangkiti dan sebagainya. Ataupun yang kedua, oleh kerana penyakit ni ada masalah dan sebagainya, kadang payah nak dikesan dan sebagainya. Kalau kata kita dihinggapi, kita kena penyakit tu, paling tidak dengan duduk berjauhan ni, kita menjaga keselamatan orang lain. Itu juga sunnah. Yang orang kita tak perasan, tibai ni kan. Tak apalah, itu pandangan mereka lah. Kita hormati, tapi nak sebut ini juga sunnah. Kalau orang kata, Ustaz, Nabi suruh semayang rapat-rapat, kenapa semayang jarak-jarak? Kita sekarang kan sakit. Kan kita sekarang sedang sakit. Bila kita sedang sakit, kalau sahabat-sahabat perasan, dalam solat, wajib berdiri. Semayang kan wajib berdiri. Tapi bila sakit, boleh duduk. Sujud, wajib sujud. 7 anggota perlu kena ke lantai. Tapi bila kita dalam keadaan sakit, kita boleh sujud sekadar mana termampu. Kalau sampai satu tahap sakit sangat tak boleh Ustaz, boleh sujud dengan isyarat kepala. Sebab apa? Adalah dia punya kriteria dia tu. Tapi nak sebut, boleh. Walaupun asalnya sujud perlu letakkan 7 anggota ke lantai, tapi ada ketika boleh sujud dalam keadaan yang tentulah sakit. Dan sekarang semayang itu yang wajib pun boleh kita panggil apa, ada tasamu, ada tolak ansur dia bila sakit. Sekarang pun kita sakit juga. Jadi semayang berjemaah, semayang rapat-rapat ini juga satu sunnah. Hukumnya sunat. Ada yang kata wajib, tak apalah. Tapi poin kita nak sebut, bila sakit kita diminta semayang jarak-jarak. Jadi ikut je lah. Benda basic je kan. Benda-benda macam ni basic je. Kan? Tapi kadang, wallahualam, kalau kita nak berpandangan, Ustaz, ni SOP ni WHO buat, ni semua Dajjal buat. Okey. Tapi jangan kita sampai satu tahap, kita tidak beradab dengan para ulama. Kan? Sampai tahap kita kata, tengok ulama-ulama pun kena tipu. Kan? Tutup guru pun kena kelentong dengan WHO. Semua tak boleh pakai. Aku tak kena tipu. Hebat mana kita kan. Kan? Bukan seorang, bukan kata Malaysia saja yang ikut SOP ni. Ulama sedunia ikut. Sedunia ikut. Kan? Hatta Azhar sendiri keluarkan fatwa yang sama. Jadi saya rasa benda ni tak jadi isu sangatlah sebenarnya kan. Tapi mungkin tak apalah tu kata penting kita menuntut ilmu, penting supaya kita tak
bahasa mudah tak terpengaruh dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya lah. Boleh ke no? InsyaAllah. Baik. Yang ke-7, 789, yang ni tak berlaku lagi, tapi dia akan berlaku satu ketika, akan berlaku gempa bumi di timur dunia. Wallahu alam di mana, wallahu alam, tapi satu gempa bumi yang sangat besar. Kemudian di belah barat dunia akan berlaku, barat wallahu alam, boleh jadi barat tu belah Amerika ke belah apa, wallahu alam. Tapi belah barat dunia lah akan berlaku satu gempa bumi yang besar. Taklah tu yang mai teori kata apa, Yellowstone lah apa macam-macam tu, wallahu alam lah, tu saya tak reti nak ulas. Tapi poin kita nak sebut, akan berlaku satu gempa bumi besar di barat, dan satu gempa bumi besar akan berlaku di semenanjung tanah Arab, di Arab Saudi tu. Di Arab Saudi akan berlaku sekali. Bahkan ada yang mengatakan gempa bumi ni akan berlaku ketika mana Dajjal cuba nak masuk kota Mekah Madinah tu lah. Maksudnya Dajjal ada di tanah Arab masa tu. Dia akan berlaku gempa bumi. Cuma wallahu alam macam mana rupa gempa bumi, bentuk gempa bumi, berapa magnitude dia Ustaz. Yang tu tak tahu lah, memang tak tahu. Berapa skala Richter dia memang tak tahu lah. Memang tak tahu nak jawab. Okey. Tapi suasana tu akan berlaku. Kita ambil perhatian je lah. Dan yang terakhir, yang ke-10, akan keluar api daripada Yaman. Yang terakhir sekali, yang ni yang ke-10, api akan keluar daripada Yaman. Ada yang mengatakan daripada Teluk Yaman, Teluk Aden. Kawasan belah Khatarul Maut tu, akan keluar api daripada sana. Api tu akan menghambat manusia. Manusia ni akan lari sampai ke tempat berhimpun. Ulama mengatakan tempat berhimpun ni di Syam, Syria. Maksudnya dia pakat lari pergi sampai ke Syria. Apa sebab dia? Wallahu alam. Tapi ini antara suasana yang akan berlaku, yang akan menyebabkan manusia tu lari pergi sampai ke Syria. Api tu keluar daripada Teluk Yaman. Sama ada keluar tu daripada tanah Yaman ataupun keluar daripada laut Yaman tu sendiri. Wallahu alam. Itu tak berani nak kata lah. Tapi ni di antara peristiwa lah. Ni antara 10 lah. 10 peristiwa yang akan berlaku. Bila? Wallahu alam. Tapi poin yang saya boleh sebut, tak lama. Tak lama. Tak zaman kita, zaman anak kita. Tapi taklah terlalu boleh kata, wallahu alam. Dia rasa tak lama. No? Jadi pakat-pakat cari bekalan. Pakat-pakat buat persiapan. Carilah perbanyakkan amalan. Kurangkan, minimalkan perbuatan-perbuatan yang boleh mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Cari bekalan sebanyak mungkin. Dia isu-isu tanda kiamat ni bukannya kita nak kena ambil tahu sangat sampai nak tahu detail-detail sangat tak. Tujuan kita ambil tahu ni supaya dia menguatkan kepercayaan kita, menguatkan iman kita, dan juga menjadikan kehidupan kita ni lebih melihat kepada akhirat. Tu je tujuan kita ni. Kan? Pasal ada sahabat mari tanya Nabi, kiamat bila ya Rasulullah? Bila berlaku kiamat? Jawapan Nabi ni kita kena ambil untuk diri kita. Baginda menyatakan ma'adattalaha. Apa persiapan kamu? Apa bekalan kamu? Jadi poin dia di bekalan tu. Bukan poin dia tentang cerita ni secara detail. Poin dia apa bekalan yang kita nak bawa untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh no? InsyaAllah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian tu ada manfaat. Dan jam pun 1.12 dah. Siap sahabat-sahabat duk dengar lama. Boleh tiap banyak dah. Baik, jadi saya serah balik kepada tuan moderator kita. Salah silap, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair ucapkan kepada Ustaz Fawaz Madjan di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Saya selaku moderator untuk program ini memohon maaf kepada para penonton yang mengajukan soalan yang tidak dapat dijawab. Kami memohon maaf. Sekiranya ada soalan-soalan tu telah diterangkan Ustaz sebentar tadi, nanti para penonton boleh melihat rakaman lah. Kita ada save rakaman, nanti insyaAllah kita akan share dalam YouTube sekolah insyaAllah. Okay. Kemudian satu lagi untuk selingan, berkaitan dengan mendapatkan informasi daripada pihak kami. Jadi pihak sekolah menyerulah para penonton semua boleh pergi ke Facebook sekolah kami, MTS Pass. Okay, kemudian cari link untuk live hari ini. Kami ada pin post. Pin post untuk mendaftarkan nama dan juga inilah maklumat peribadi, maksudnya maklumat tuan-tuan dan puan-puan untuk kami share apa-apa maklumat selepas inilah. InsyaAllah kita ada lagi program-program susulan yang akan datang insyaAllah. Okay, baik. Okay, untuk Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Jadi sebelum kita akhiri Ustaz, nak minta Ustaz doa sikit lah.
untuk kita program ni dan juga untuk orang-orang penonton-penonton ni agar kata diselamatkanlah daripada fitnah-fitnah akhir zaman insya-Allah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana tammah wa ighfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in. اللهم ربنا زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في دينهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والشرف على كل حال. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rahman, amin ya Rahim. Terima kasih banyak diucapkan pada Ustaz Fawaz. InsyaAllah Ustaz, jika tidak keberatan insyaAllah kalau kami ada program lagi sebegini, kita akan jemput insyaAllah. Okey, kepada para penonton semua insyaAllah besok jangan lupa temu janji kita pada waktu yang sama. InsyaAllah kita akan share lagi link dia pukul 9.30 mula insyaAllah dengan tajuk yang lain dan juga panel yang lain. Okay, diharapkanlah para penonton ikhlas join kita punya program ni kerana Allah. Kita tidak ada kata matlamat yang lain selain menuntut ilmu kerana Allah. Jadi saya selaku moderator mendoakanlah semoga kita semua mendapat redha Allah di atas apa yang kita usahakan sekarang ni dan juga kata masa yang kita gunakan ni kan untuk menuntut ilmu ni insya-Allah amin. Jadi saya tangguhkan dulu kita punya program pada hari ini dan kita akan jumpa esok hari insya-Allah dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okay, jumpa esok insya-Allah. Assalamualaikum. Marhaban ya Ramadan. Tidak dinafikan, Ramadanlah peluang terbesar untuk kita raih sebanyak-banyaknya pahala sebagai penyelamat kita. Kerana semua amalan kita akan mendapat ganjaran berlipat kali ganda di dalam bulan mulia ini. Ayo, penuhkan Ramadan ini dengan solat sunat, zikir, bacaan Quran, berzakat dan berinfaklah sebanyak-banyaknya. Kerana sebaik-baik infak adalah infak di bulan Ramadan. Dan sebijak-bijak sedekah adalah pada sedekah jariah, iaitu sedekah yang pahalanya berterusan selepas mati. Justru berzakat dan berinfaklah kepada dana pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS. MTS FAS dalam usaha melahirkan generasi tahfiz yang bukan sahaja menghafal dan menguasai ilmu Al-Quran, bahkan turut cemerlang dari segi akhlak, pelajaran dan kepimpinan. Mari berganding bahu bersama-sama MTS FAS untuk membangunkan pusat pengajian baru yang serba lengkap, merangkumi bangunan sekolah rendah, sekolah menengah, makmal sains, makmal komputer, surau, asrama putra dan puteri, dewan dan pelbagai lagi kemudahan yang kondusif bagi melahirkan anak-anak Islam yang hebat sebagai penaung kita di masa akan datang. Ayo, raihlah pandangan Allah ke atas kita dengan berinfak di jalan Allah. Sungguh janji Allah adalah benar. Tidak akan berkurang harta orang yang berinfak di jalan Allah. Selagi mana setiap ayat Al-Quran diulang-ulang oleh generasi hufaz atau khalifah yang lahir darinya, setiap solat yang didirikan di dalamnya, setiap ilmu yang dimanfaatkan dan setiap urusan dakwah Islamiah yang berlangsung di atasnya, semua pahala ini akan mengalir buat anda sentiasa. Apatah lagi di bulan mulia ini, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun turut memperbanyakkan infak baginda pada bulan Ramadan, sehingga hadis mengatakan
kedermawanan baginda mengalahkan hembusan angin yang laju. Yakinlah dan contohilah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita turut mendapat keuntungan di dunia dan di akhirat. Berinfaklah dan berzakatlah secara bijak di MTS Fast sekarang. Nikmati pahala berganda bukan hanya pada bulan mulia ini, tetapi menderu-deru pahala mengalir buat anda walaupun sesudah ketiadaan anda nanti, insya-Allah.